Astagfirullah. Okey. Alhamdulillah. Sahabat kita duduk belakang, mari kita duduk depan-depan. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sama-sama kita mengaturkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah, yang mana pada saat ini dan masa ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pelbagai nikmat. Sehingga kan kata ulama, kalau kita nak kira tak terkira banyaknya. Kalau nak tulis tak tertulis banyaknya. Begitulah satu gambaran anugerah Allah kepada kita. Kalau kita nak kira dengan amal kita yang sedikit, tidak memadai ataupun tak sepadan. Maknanya buat sikit aja, tapi Allah bagi banyak. Baitulah Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah janji, kalau kita bersyukur Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah amat pedih, masya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita tiap-tiap malam ulang alik, mari surau, duduk dengar kuliah dan sebagainya dalam rangka untuk nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni kita sambung pengajian kita di bawah tajuk bahaya kejahilan dalam hukum. Sebab itu tuan-tuan, hari ni orang mudah buat keluar fatwa. Apa hukumnya harus, apa hukumnya boleh dan sebagainya. Allahu Akbar. Ana nak bawa satu kisah, satu cerita. Tuan-tuan pernah dengar tak istilah cerai Cina buta? Pernah dengar tak? Pernah kan? Apa maksudnya? Mereka menceraikan isterinya dengan talak 3. Sama ada berkali-kali, talak satu jadi 3. Ataupun sekaligus dia talak isteri dia dengan talak 3. Lepas tu dia letak Cina buta. Tak ada kena-mengena, Cina boleh buat itu. Yang buat kerja tu Melayu, tapi dia apa? Dia letakkan Cina. Jadi dalam hal ini semua ulama tak kiralah Imam Abu Hanifah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, Imam Syafi'i, semua ulama mengatakan bahawa pernikahan secara Cina buta ini adalah haram dan batal. Macam mana tuan-tuan dia buat? Jadi dia dah bercerai. Cerai dia nak rujuk balik tak boleh. Maka di sana dia letak syarat. Maknanya apa syarat dia? Dia tak boleh kahwin dengan bekas isteri dia kecuali isteri itu dah
kahwin dengan orang lain, kemudian bercerai pula, baru boleh kahwin dengan dia. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi, dalam hal ini, berlakulah apa orang panggil. Orang yang gila balik tu kata apa? Gila talak. Tahu? Pernah dengar gila talak tu? Oh, dia tak ditengok dah ustaz. Dia kata hak tu aja. Dia dah cerai tolak tiga, cari yang lain dah. Dah. Dia nak juga tu. Jadi dia nak balik dengan isteri dia ni, tak ada pilihan lain. Maka dia cari pak sanggup. Bahasa anak lah. Orang sini kata apa tu? Pak sanggup lah. Cari pak sanggup. Ataupun cari orang yang sanggup berkahwin dengan isteri dia, maka dia letaklah syarat di situ. Aku bagi kat kamu sekian-sekian banyak, dalam tempoh sekian-sekian, kamu kena cerai. Ada. Nampak tak? Itu yang berlaku tu. Jadi dalam hal ini semua ulama kata, kalau kita telah meletakkan syarat yang macam tu, katakanlah menikah dengan bini aku bagi 5,000 contohnya dah. Orang lain kata, oh kan senang nak dapat 5,000. Ada. Maka dia pun kahwin. Kahwin 2-3 hari, seminggu, cerai. Cerai, tunggu habis iddah balik, bekas isteri dia ni boleh kahwin balik dengan dia. Kiraan dia. Tapi dia tak tahu perbuatan yang seperti itu paling kurang ulama mengatakan jatuh kepada haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa berlaku tuan-tuan hari ini? Ada tak orang Cina buta ni? Ada tak? Ustaz mana tahu Cina buta tak kahwin lagi ni. Maknanya ada tuan-tuan berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku dalam masyarakat kita. Jadi apa sebab boleh berlaku itu? Inilah persoalannya, bahaya kejahilan dalam hukum. Itu maksud nak cerita tu. Maksud nak cerita tu. Tak, sebab Ana duk kaji balik pasal ramai sangat orang kata boleh ada, setengah kata tak boleh ada, macam-macam pandangan. Jadi Ana pun tengok, rujuk balik tulisan-tulisan ulama-ulama. Itulah jawapan yang Ana dapat. Wallahualam. Ini. Itu maknanya kejahilan dalam hukum. Kejahilan dalam hukum. Wallah, Masya Allah lah. Allahu Akbar. Jadi kata ulama, ni tajuk dia ni. Orang Islam mesti mengetahui hukum. Terutamanya hukum yang berkaitan dengan fardu ain. Bukan kesemua hukum. Iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan fardu ain. Yang mana fardu ain ini wajib kita kena tahu belakang. Itu maksud nak sebutlah. Maka dengan sebab itu, kalau tidak ia mudah terjebut dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Maknanya kalau dia tak berjaga-jaga dalam hal ini, kebarangkaliannya dia akan termasuk dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutlah kepada kita. Sama ada dia suka ke, dia tak suka ke, dia kata, sebab orang jahil ni sentiasa terdedah ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala dan terbenam ke dalam kecelakaan disebabkan oleh kejahilan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Hak ni dia suruh kita minta jauh dengan Allah tentang apa? Tentang kepakiran dan kekafiran. Dalam ini pula dia kata minta jauh dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ada ilmu tapi ilmu tak memberi manfaat, contohnya. Ataupun tak ada ilmu. Ada ilmu tak bermanfaat dengan tak ada ilmu, super. Ini sebut kat kita tuan-tuan. Ini sebut. Sebab itu anak kadang-kadang takut tuan-tuan. Setengah-setengah orang dia buat mudah hukum hakam. Dia berjumpa kat kawan-kawan di kedai mamak, di kedai kopi, tanya, apa hukum? Tak ada masalah, boleh. Kata dia jawapannya. Nampak tak? Sebab itu anak duk pesan, dia kata, kalau ada apa-apa masalah, mesti tanya ahli dia. As'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Allah kata,
tanyalah ahlinya apabila kamu tak tahu dalam sesuatu masalah. Misalnya dalam masalah agama, kena tanyalah ahli agama. Kalau masalah apa kita katakan yang berkaitan dengan kesihatan, kena tanya doktor. Jangan pergi tanya ustaz pula bab kesihatan. Orang Melayu kalau sebut ustaz tahu belakang. Sebut ustaz tahu belakang. Ustaz pun manusia yang terbatas ilmu-ilmu dia. Jadi, bab agama tuan-tuan tak boleh main tanya kawan-kawan. Kecuali kawan yang kita siqah, yang kita yakin, yang kita percaya tentang ilmu dia. Itu cerita lain lah. Ini tuan-tuan. Ini kita nak kena sama-sama ambil perhatian dan sama-sama kita nak kena jagalah. InsyaAllah ada. Inilah yang disebutkanlah kepada kita. Sebab apa? Mungkin disangkakan perkara yang wajib dikatakan haram. Hak yang wajib dia kata haram. Dan dikatakan tidak wajib dalam perkara yang wajib. Itu misalnya lah, contoh-contohnya. Dalam hal-hal yang seperti ini, seperti yang saya sebut tadi, kena pasti dengan ahli dia. Dengan ahli dia. Baik itu orang jahil, dia kena dekatkanlah diri dia dengan alim, dengan orang alim. Kita yang tak tahu ni tuan-tuan, kena mendekatkan diri kita dengan orang yang berilmu. Dalam masyarakat kita hari ini nampak ustaz sikit lari jauh lalu. Tengok ustaz je tak nak dekat dah. Pasal apa? Ada benda ni tu. Kalau tak ada benda takkanlah dia tak ada. Contoh. Anda tidaklah rajin sangat. Tapi adalah juga duduk naik atas sarjana hijau tu. Bukit sarjana hijau tu lah. Di Persian sebelah tu. Duk pergilah, duk riadah, duk berjalan apa tu. Kadang-kadang adalah jumpa dengan kawan-kawan. Yang kita duk jumpa di surau ni comel, pakai comel belakang tuan-tuan. Habis apa jumpa dah sarjana hijau tu, ada yang pakai kaki panjang. Selok pendek. Kaki tu panjang kan? Selok pendek. Jadi, kes-kes yang macam tu yang pakai duk lari. Bukan semualah. Ada kes-kes yang terpencil lah berlaku. Tak. Allah lah, masa mari suruh ni comel belakang ni. Comel belakang tak. Jadi itulah. Jadi dengan sebab itu, memang agama suruh kita mendekati para ulama. Kerana ibarat orang yang mendekati ulama ni macam kita duduk dekat dengan penjual minyak atar. Minyak atar. Maknanya, walaupun kita tak beli, walaupun kita tak ambil, tapi wangian dia tu juga dapat juga dirasai. Dapat juga dirasai. Anda nak mari tak Sat? Anda nak tengok nak pakai minyak wangi mana? Tengok-tengok adalah satu jenis minyak wangi yang anda pergi Mekah bulan 5 itu. Seorang jamaah daripada Kanada. Kanada. Di mana? Di Madinah. Tak silap anda duduk kat dia. Duduk sembang lah. Duduk sembang sikit-sikit. Anda ni tak boleh sangat bahasa Inggeris. Dia pun tak boleh bahasa Arab. Jadi, bolehlah sikit sebanyak tu, duduk sembang dengan dia. Penyelesaiannya, kesudahannya, dia pun ambil lah hadiah. Dia bagi sebagai satu hadiah. Minyak wangi. Dan minyak wangi ni pula, bau terlalu sedap lah. Jadi, anda ambil tu, saya ingat kat dia balik, insyaAllah. Jadi, ibaratnya, kita berkawan dengan ulama ni macam kita duduk dekat penjual minyak atar lah. Opium lah. Minyak atar ni lama sangat dah kan. Lah ni dia kenali dengan ud. Ud. Ain waudal ud. Yang terbaik sekarang lah. Yang terbaik sekarang. Ini wallahualam. Itu disebutlah kepada kita. Maka kata ulama. Ni kata ulama lah. Dia katakan. Di situlah terletak kemuncaknya bahaya dan mudarat yang tidak terhingga bagi orang-orang yang jahil. Maknanya, dia tak tahu nak letak yang haram bukan pada tempatnya, yang halal bukan pada tempatnya. Inilah
mudarat yang paling besar. Mudarat yang paling besar. Maka dengan kata lain, tidak mustahil mereka yang jahil ini akan terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menarik mereka kepada kufur disebabkan kejahilan mereka. Allahu a'lam. Semasa anak duduk di JAKIM dulu. Duduk di JAKIM. Selama lebih kurang 32 tahun. Kerja dengan JAKIM lebih kurang 32 tahun. Semasa Ana duduk di Sabah, Ana diminta jaga berkaitan dengan ajaran salah dan ajaran sesat. Ajaran salah dan ajaran sesat. Maka rata-rata mereka yang terlibat dengan ajaran salah, ajaran sesat ini adalah mereka yang jahil tentang agama. Tak tahu tuan-tuan. Orang kata jom pergi, dia pun tak tahu. Tak tahu. Alhamdulillah lah kita duduk di Semenanjung ni. Nah, adalah juga ustaz-ustaz duk buat pengajian di masjid-masjid di surau-surau. Cuma itulah. Tak ramai tuan-tuan. Tak ramai. Inilah nak pergi mana-mana pun surau-surau masjid-masjidnya. Kebanyakannya 10, 15, 20 orang ni. Adalah 1-2 masjid yang ada 5, 60 orang. Tak ada lah. Tapi kebanyakan ni. Ini punca. Apabila orang tak duduk dalam majlis ilmu, orang tak dapat pendedahan, maka berlakulah apa dikatakan kejahilan. Kejahilan inilah yang membahayakan. Dan boleh membawa kepada kekufuran. Ini antara lain. Kita nak ambil contoh. Orang mengaku kata Nabi. Ada orang ikut. Sedangkan Nabi sebutlah Nabi ya ba'd. Tak ada Nabi dah lepas aku ni kata Nabi. Kata Rasulullah. Tapi hak orang mengaku tu tak apalah dia. Tapi nak cerita. Pengikut ni ada juga tuan-tuan. Pengikut. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita lah. Yang duduk dekat dengan zoo negara tu. Mengaku kata dia Nabi. Kemudian dia ditangkap. Dipenjara sekian lama. Keluar tu masih lagi mengamalkan. Dan ramai juga pengikutnya. Masya Allah. Itu dia. Itulah yang dikatakan seberat-beratnya. Bukan itu saja. Mengaku Tuhan langit. Di Terengganu dulu ni. Ada mengaku Tuhan langit. Pakai ikut juga. Pakai ikut juga. Wallahualam. Yang kita tahu Tuhan kita ni. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Itu ya. Tapi ada mengaku Tuhan langit. Ramai juga ikut. Tapi mati dah lah. Mati dah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ni disebutlah kepada kita lah. Perkara yang sebeginilah yang disebut adalah kufur. Perkara yang semacam inilah dikatakan kufur disebabkan kejahilannya. Sebagaimana katanya yang ternyata dari hal keadaan mereka ataupun jika diperhatikan perbuatan dan juga percakapan mereka, Tuhan tidak akan menerima apa juga alasan yang diberikan pada hari akhirat nanti. Nak kata aku tak tahu. Allah dah bagi peluang dah suruh kita mengaji. Nabi suruh kita belajar. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Cari ilmu ni adalah wajib atas setiap kita. Kata ulama, ilmu yang wajib ni hanya fardhu ain aja. Bukan nak suruh cari ilmu yang payah-payah, ilmu yang susah-susah, tak. Ilmu fardhu ain. Bab rukun iman, bab rukun Islam, bab halal, bab haram. Hani je. Bukan nak suruh mengaji bab faraid tu. Faraid tu dia jadi fardu kifayah. Ada sebahagian yang belajar, okeylah. Walaupun kita tak tahu juga. Tak tahu juga. Hari ini, katakanlah mak ataupun suami isteri meninggal. Siapa meninggal dulu? Isteri ke suami meninggal? Ada. Siapa meninggal dulu? Suami ke isteri?
Biasanya suami. Nah, sebab apa? Orang lelaki ni dia ada masalah, dia duk simpan. Simpan lama-lama. Mari tekanan apa kita kata jantung dan sebagainya. Orang perempuan dia ada masalah, dia membebel keluar je. Nah, katakanlah suami meninggal. Suami meninggal isteri, tinggal anak lelaki, tinggal anak perempuan. Tinggal mak ayah. Nah, contohnya. Jadi dalam kes ini, selain daripada mereka ni, sepupu, sepapat ke apa, semua pak dara, mak saudara, tak dapat dah harta. Nah, sebab itu apabila berlaku kematian, kita tengok, dia ada suami ke dia ada isteri. Dia ada anak-anak ataupun tidak. Dia ada mak ayah ataupun tidak. Kalau dia mati, tinggal isteri, isteri dapat 1/8 daripada harta peninggalan suami dia. Cuma cara nak bagi harta ni tuan-tuan, misalnya kita beli sebuah rumah. Sebuah rumah. Rumah itu di-share ataupun joint loan sekali. Tak? Maknanya 50-50. Jadi apabila mati kita, suami 50, isteri 50 atas rumah tadi. Kalau rumah tadi atas 400,000, 200 isteri, 200 suami. Jangan pula kita ambil rumah tu atas nama suami saja. Tak. Tolak dulu awal-awal 200,000, tinggal 200,000. 200,000 ni lah isteri akan dapat 1/8 daripada 200,000. Mak ayah dapat 1/6 daripada 200,000. Tak. Anak lelaki dan anak perempuan mendapat asabah. Maknanya dapat yang baki tu. Maka lizakari mislu hadhil unsayain. Bagi lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 bahagian. Selesailah. Hak ni kalau kita tak tahu tak apa tuan-tuan. Ini dipanggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Tetapi anda cadangkan. Biarlah kita tahu kes-kes yang asas ini walaupun dia fardu kifayah. Kerana ramai juga orang duk makan harta anak-anak yatim. Duk makan harta yang haram dan sebagainya. Semayang duk mari tiap-tiap waktu. Tapi makan harta orang lain. Ini benda-benda dia lah. Ini benda-benda. Ini kita nak kena sama-sama jagalah. Sama-sama nak kena ambil perhatian lah. Tapi yang ni fardu kifayah. Ni yang nak suruh kita mengaji ni fardu ain. Yang kita sebut tadi lah. Yang kita sebut adalah tadi, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka sebab itulah Allah telah memerintahkan supaya kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Menuntut ilmu. Tak apalah tuan-tuan, menuntut ilmu ni banyak cara. Yang pertama dia kata jadi orang mengajar. Kun aliman. Pertama sekali suruh mengajar kalau ada ilmu. Kalau tak ada, au muta'alliman, orang belajar. Tak boleh juga, au mustami'an, jadi orang mendengar. Ni macam tuan-tuan lah duduk dengar. Au muhibban, ataupun orang yang kasih kepada golongan ni lah. Ada setengah orang yang sakit, dia nak mengajar, tak boleh, nak belajar, tak boleh. Nak mendengar pun tak boleh, nak mari pun tak boleh. Dia kat sayang, dia cinta kepada golongan ini. Silakan. Tapi Nabi kata, walam takunil khamis, jangan jadi puak yang kelima. Ngajar pun tak, belajar pun tak, dengar pun tak, kasih pun tak ada. Maka Nabi kata, fatah, inilah golongan yang binasa. Inilah golongan yang binasa. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan ucap tahniah lah. Ana tuan-tuan dapat hadir, dapat juga dengar sikit sebanyak. Kalaupun tak banyak, sikit dapat insya-Allah. Sebab itu apabila kita mari majlis ilmu ni, dapat tak banyak sikit. Insya-Allah. Tak. Allah alam. Itu di antara lain lah. Yang disebutkanlah kepada kita lah insya-Allah. Allahu Akbar. Dan telah memudahkan cara-cara dan sebab-sebab untuk tujuan nak cari ilmu. Mudah sangat. Mudah sangat. Turun daripada rumah, mari ke surau. Tak payah awak keluar duit.
Tenagalah sikit berjalan mari. Ya, tak payah tuan-tuan. Mari ya. Ataupun nak pergi mana-mana surau, mana-mana masjid, tak ada masalah. Kita di Malaysia ni. Ha. Di luar negara kadang-kadang kalau negara orang kafir nak semayang pun tak payah dah. Ha. Ana pergi di Vietnam. Ha. Kita oleh kerana perjalanan 4, 5, 6 jam. Di sana nak cari air pun tak ada. Nak cari masjid apa lagi tak ada. Ada yang nak kata kita berhenti mana-mana tepi jalan kita semayang. Ai tak boleh dah kata ustaz. Tak boleh semayang di tepi jalan. Dia menjadi satu kesalahan. Jadi satu kesalahan. Kita kat Malaysia tak ada masalah kan. Ha. Tapi tak ada masalah pun. Ada masalah juga. Masalah tak buat. Masalah tak buat. Wallahualam. Itu dia. Di antara lain lah. Antara lain yang disebut. Dan juga yang dinyatakanlah kepada kita lah. Masya Allah. Itu di antaranya lah. Yang disebutlah kepada kita. Maka dengan sebab itu Allah tidak mewajibkan ke atas para ulama supaya mengajar mereka jika mereka masih cuai dan lalai juga sesudah semua itu. Dah ajak mari tak ada, pergi pun tak ada. Masya Allah. Dia asal-asalnya tuan-tuan, ilmu ni kena pergi cari. Seperti mana Imam Malik, kalau tak silap mana, Imam Malik. Istana Basrah, masa itulah, di Iraq. Nak jemput dia pergi mengajar di Iraq. Dia kata apa? Al-ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu kena cari, bukan aku nak pergi. Mu nak cari ilmu, mai kat aku lah. Aku nak pergi kat kamu. Itu dia. Tapi Malaysia tak boleh sebut gitu lah. Mu nak ngaji, mari kat aku. Bukan aku nak pergi kat kamu. Hak yang ustaz duk mari pun tak mari juga. Hak ustaz mari pun tak mari juga. Allahu Akbar. Masya-Allah. Itu dia. Itulah. Wallahualam. Itu di antara lain lah yang disebutkanlah kepada kita lah. Masya-Allah. Inilah antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Sehingga mana jiwa mereka tunduk di bawah takluk hawa nafsu. Mana-mana mengikut hawa nafsu dan telunjuk hawa nafsu. Di mana saja hawa nafsu tunjuk, di situlah dia akan pergi. Maka dengan sebab itu bertambah jauhlah diri mereka dari Allah hingga menyebabkan mereka menerima kutukan dan tersingkir dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka demikianlah dia kata huraian mengenai menuntut ilmu yang wajib yang tidak boleh tidak pasti setiap orang Muslim mengetahuinya. Mesti kena tahulah. Tak boleh kita kata saya bukan ustaz. Saya bukan tok imam. Saya bukan tok bilal. Alasan tu tak ada. Fardu ain semua. Mesti semua. Apabila dia mengaku Islam, maka semua orang kena cari ilmu ni. Ini antara yang disebut kepada kita lah. Yang dinyatakanlah kepada kita. Masya Allah. Kata pengarang. Yang aku heran ni dia kata. Yang hairan sekali anda mendapati si jahil yang terpedaya itu tidak pernah mengenal penat lelah dalam mencari kekayaan dunia siang malam. Pelik dia kata. Pagi, petang, siang, malam. Berusaha nak cari harta dunia. Tapi mari nak cari ilmu. Allah tak apalah dulu, nantilah dulu. Pelbagai-bagai alasan. Allah Allah. Tu heran kata pengarang. Kata pengarang, heran dia kata. Bab nak cari harta, oh Masya Allah. Allahu Akbar. Ini antara disebutlah kepada kita lah. Dia kata sehingga mengejar dan bertongkos lomoslah untuk mengumpul dan juga menahan. Apa yang mereka utamakan ialah kesenangan hidup. Kesenangan hidup, iaitu kesenangan hidup di dunia dan kekayaan dunia.
Ana duk sebut banyak kali. Puak-puak ni tuan-tuan sibuk cari duit, cari dunia sampai tak sempat nak makan. Cari kerja dunia. Cari kerja dunia ni nak buat makan tak? Sampai tak sempat nak makan. Tak kepelik tu tak? Nak cari harta tapi tak sempat makan. Ramai duk sebut begitu. Allah ma'aulah usaha tak sempat. Tak makan lagi ni. Masya Allah. Jadi tak ada nilai lah. Tak ada nilai tak? Itu antara lain lah yang disebutlah kepada kita lah. InsyaAllah. Jadi nak senang sampai tak sempat. Maka dengan sebab itu katanya, di sebalik itu kita mendapati diri si jahil itu, apa dia? Jahil dalam urusan agama. Tidak pernah meluangkan masa untuk nak mencari ilmu. Tidak suka hadir dalam mana-mana majlis para ulama agar dapat mempelajari sesuatu hukum dan sebagainya. Allahu akbar, tuan-tuan. Ini adalah kalau dah sampai ke peringkat ni, tak tahu nak kata apa dah lah. Tak nampak dah. Saya duk cerita lah apa saja syurga ke apa, tak nampak dah. Dia nampak dekat. Apa dia? Kesenangan tadilah. Allahu akbar. Baik itulah ada disebut di dalam hadis. Tanda-tanda orang yang dikasihi Allah. Antaranya orang yang tenang jiwa dia. Dia sebut orang yang kaya jiwanya. Bukan kaya harta benda, tapi kaya jiwanya. Jiwanya sentiasa tenang, mutmain. Tenang, tuan-tuan. Itu nak buat apa harta banyak, tuan-tuan? Anda ingat kata-kata Sayyidina Ali, orang tanya dia, harta dengan ilmu ni yang mana lebih penting? Ilmu kah penting? Harta kah penting? Kita kata ada harta semua boleh buat. Jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih diutamakan daripada harta. Apa sebab? Apa sebab? Orang yang ada ilmu, ilmu jaga dia. Ilmu kata ni tak boleh. Ilmu kata ni tak boleh berdosa. Kan? Ilmu jaga dia. Tapi orang yang ada harta, orang kena jaga harta tu. Tak? Takut dicuri orang dan sebagainya. Kan? Itu disebut. Ada harta tu. Tapi kena jaga dia. Kata Sayyidina Ali, orang ada ilmu, ramai kawan-kawan dia. Ramai kawan-kawan dia. Pergilah mana-mana ada. Anak ni tidaklah banyak sangat ngajarnya, tapi adalah sikit-sikit. Cuma kadang-kadang kita tak kenal pun. Jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Kenal ke? Nak kata guna tak? Maaf lah kata tak ingat. Bukan tak kenal, tak ingat. Dia pun cerita. Inilah zaman tua-tua ni. Zaman muda-muda dulu. Budak-budak muda jumpa kepot. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tak ingat saya ke? Apa cerita? Ustaz nikah saya dulu. Oh, alah. Nak azan dulu kah? Nak azan dulu kah? Ataupun teruskan? Teruskan. Okey. Tak lama dah sekejap ya kan? Jumpa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kenal ke? Tak perasan. Dulu yang Ustaz nikah saya. Dulu saya ikut kursus Ustaz. Zaman dulu. Zaman tua ni dah dah. Dulu Ustaz pergi surau saya. Allah Allah. Tak apalah, tu nak ceritanya lah. Nak ceritanya macam tu lah ya. Baik itu, kata Sayyidina Ali, orang ada ilmu, banyak kawan. Sebaliknya, orang ada banyak harta, banyak musuh. Banyak musuh. Orang tak senang hati tengok harta dia. Ada ilmu. Ilmu tak boleh curi, tuan-tuan. Tapi harta boleh dicuri. Itulah di antaranya. Kata Sayyidina Ali, 10 perkara. Ilmu lebih baik daripada harta lah. Itu antara sebahagian daripadanya lah. InsyaAllah ada. Itu di antara lain lah. Yang disebut dan juga yang diceritakan lah kepada kita. Allahu Akbar. MasyaAllah.
Akan tetapi jika perkara itu dari urusan dunia, maka untuk mendapatkan barang yang sedikit saja, dia kata perlulah membayar belanja yang banyak. Sedangkan berusaha dengan susah payah, bekerja dengan penat lelah, maka jelalah si jahil itu telah tertarik kepada urusan dunia kerana hatinya telah mati. Yang jadi macam tu, hatinya dah mati. Sebab itulah dia berani memperkecilkan urusan agama. Serta meringan-ringankan urusan akhirat. Ini dia orang dia lah. Ini disebutlah kepada kita. Dia melihat keperluan kepada harta benda dunia sentiasa hadir di hadapan mata dia. Nampak benda-benda itulah. Karena ia tidak akan memerlukannya dan tidak akan merasa manfaat melainkan setelah dia mati. Setelah mana dia mati nantilah. Sedang sekarang dia dalam keadaan lalai. Orang yang lalai ni saya ada cerita apalah kat dia tak. Tak ada dapat apa-apalah itu disebut. Dan dia lupa selupa-lupanya akan mati. Ia lupa selupa-lupanya akan apa yang berlaku sesudah mati kerana dia jahil dan dia tidak berilmu. Sebab itu kita yang ada sikit ilmu kita tahu sampai bila kita nak hidup ni. Nah, mungkin ada sebahagian kawan-kawan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita dah mati dah. Dah mati. Allahu akbar tuan-tuan. Semalam ada seorang sahabat yang ana kenal dianya 20-30 tahun dulu lagi. Dia ni jadi setiausaha. 3 masjid dia pergi tu, dia jadi setiausaha. Dan dialah juga sebagai orang cari menjerama. Jadi ketiga-tiga surau 3 masjid ni, ana antara orang yang dijemputlah. Dia nak kenal sungguh dengan dia apa semua. Tahun apa tu yang berlaku banjir besar di Selangor, di Bukit Lancung tu, yang tenggelam habis tu, termasuklah rumah dia. Dalam keadaan gitu masih boleh senyum lagi. Rumah sampai apuih kepala ni boleh senyum lagi. Allahu akbar. Meninggal semalam. Meninggal semalam. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa-dosa dia lah. InsyaAllah. Baik itulah kita menyaksikanlah kebaikan yang dia lakukan. Masya Allah. Ini yang dia sebut. Masya Allah. Tapi dia bukan ustaz. Dia bukan ustaz. Tapi orang yang minat tu nak buat kerja-kerja Islam. Di samping dia buat urusan, dia duduk sama-sama dengan ulama-ulama, dengan ustaz-ustaz dalam majlis-majlis ilmu lah. Jadi dalam hal ini Allah telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat seperti itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ar-Rum ayat 6 dan ayat 7. Allah kata, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan mengenai hal akhirat mereka lalai. Mereka tak ambil tahulah hal-hal yang seperti itu. Kata Hasan Basri, oleh kerana terlampau kenal benar akan dunia dan urusan dunia. Minat sungguhlah kepada dunia tadi. Maka seorang boleh menerkam beberapa beratnya 1 dirham tanpa melihat. Tetapi jika ditanya tentang syarat-syarat bersuci dan semayang, dia akan menggiling-gilingkan kepalanya. Allahu Akbar. Lepas itu, kalau cerita emas, dia pegang tu, dia tahu dah berapa dirhamnya. Berapa beratnya, dia tahu. Sebab dia menjadi ahli bab dunia. Tapi cerita bab semayang, tak tahu. Cerita bab rukun semayang, tak tahu. Rukun uduk ada berapa? Biasa. Biasa. Allah. Jangan memeng tuan. Jangan memeng. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Kata lepas kan? 2 tahun lepas kan? Adalah kawan
umur 70. Umur 70, kematian isteri. Nah, orang lelaki ni tuan-tuan, kalau mati isteri, biasanya lah dia akan berkahwin lah. Walaupun umur 60 ke umur 70 lah. Termasuklah kawan nak ni. Alhamdulillah. Dia orang cari-cari berjumpa lah. Boleh ustazah pula. Boleh ustazah. Maka hari pernikahannya, kami pun pakat pergilah. Ramailah pergi, kawan-kawan pakat pergi. Nak meraih dia lah. Pergi. Tu imam ni muda. Ni, macam imam kita. Muda lagi, imam jurun nikah. Dia pergi duk gurau dengan ni, pakcik 70 tahun ni. Dia kata tuan nak kahwin dengan ustazah ni. Dia kata ni ustazah. Nak tanya sikit boleh ke? Dia pun tanya. Rukun iman ada berapa? Adalah 2-3 lagi soalan. Senyum. Terkaku. Sama ada dia tak tahukah ataupun dia panik, tak tahulah kan. Jadi, tu dia tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan main-main. Walaupun imam muda, dia tanya tu dalam bentuk yang santai je. Tapi menyebabkan kita terpaku juga. Terkaku jugalah. Masya Allah. Walaupun rukun iman. Walaupun rukun Islam tak. Yang paling asas lah. Pun boleh jadi tak tahu ataupun tak ingat lah. Allah Allah. Itu di antaranya lah. Itu di antaranya lah. InsyaAllah. Kata Hasan Basri. Oleh kerana terlampau kenal benar akan dunia dan urusan-urusan dunia, maka dia dapat menilai sesuatu barang dunia ni berapa banyak, berapa sekian-sekian. Tapi mari masalah akhirat, giling pala tak tahu. Termasuklah yang berkaitan dengan asas-asas fardu ain. Maknanya, kesimpulannya, kejahilan adalah pokok segala kecelakaan dan bala. Orang yang tak tahu memang berat. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebab itu dia kata man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Nak kedua-dua pun kena ada ilmu. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini kata-kata ulama. Satu ketika dulu ada khatib dari Jabatan Agama baca khutbah di Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman tahu tak? Dekat dengan Universiti Melaya. Universiti Melaya tu. Jadi dia naik-naik baca khutbah. Bacalah. Mengikut hadis Nabi SAW, sesiapa yang nak dunia kena ada ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu, siapa nak kedua-dua kena ada ilmu. Dia tak perasan. Hak duduk di depan-depan dia tu adalah pensyarah-pensyarah di Akademik Pengajian Islam. Habis khutbah, habis sembahyang tanya, hadis mana Ustaz? Itu bukan hadis. Itu kata-kata ulama. Sebabnya dulu lah. Kita nak baca khutbah tak ada salah. Bacalah. Tak perlu tag pun. Tag ni kebelakangan ni baru adanya, dulu tak ada pun. Jadi tambah pula kita yang duk kerja di Jabatan Agama ni diberi kelonggaran. Tapi oleh kerana berlaku beberapa insiden ni lah yang menyebabkan Jabatan Agama ambil tindakan lah supaya tidak menyeleweng lah. Ada berlaku ustaz ni terlalu semangat sampai baca khutbah tak cukup rukun khutbah. Baca khutbah tapi tak cukup rukun khutbah. Wallahualam lah. Jadi itu di antara lain lah yang disebut dan juga yang dinyatakanlah kepada kita lah. Masya Allah lah. Dia kata andai kata musuh-musuh si jahil ini. Si jahil inilah. Dia katakan berkumpul untuk mencelakakannya tidak sama bahayanya
seperti mana si jahil itu membahayakan dirinya sendiri sebagaimana yang disebutlah kepada kita. Ha? Apabila dia jahil dalam bab agama, menjadikan dialah orang yang paling celaka. Yang disebutlah kepada kita. Maka dengan sebab itulah kejahilan yang tercela pada umumnya, apabila seseorang itu jahil terhadap kewajipan yang diperintahkan kepada dia. Nah, itu disebutlah kepada dia. Maka kata pengahang, wahai saudara-saudara sekalian, janganlah sampai jadi jahil yang semacam ni. Jahil yang semacam. Maka selamatkanlah diri dari belenggu kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Maka tidaklah wajib anda meluaskan dirimu dalam ilmu pengetahuan. Tetapi yang wajib anda mempelajari sekadar yang perlu sahaja. Iaitulah ilmu yang berkaitan dengan parloin yang tidak mesti kita mencarinya. Jadi inilah antara tugas kita, tanggungjawab kita untuk sama-sama kita nak mencari ilmu. Nah, sebab itu orang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak diterima. Kalaupun ada ilmu, tak beramal pun Allah tak terima juga. Ada ilmu, tak beramal, dengan beramal tak ada ilmu. Sama. Beramal tapi tak ada ilmu. Tak ilmu. Anak rajin juga dia tanya. Dia tanya. Kita baca tahiyat akhir, duduk iftirash ataupun duduk tawarruk. Dia tanya balik, tawarruk tu apa Ustaz? Iftirash tu apa? Ada yang macam tu. Maknanya tak tahu lah tu. Tak tahu. Tak boleh nak beza. Walaupun duduk tawarruk itu bukanlah satu yang diwajibkan. Kata ulama dia termasuk sunat-sunat hay'ah kan. Tetapi nak cerita tu. Hak duk mari semayang ni tak tahu. Yang mana iftirah, yang mana tawarruk pun tak tahu. Wallahualam. Wallahualam. Sampai begitu kan? Wallahualam. Sebab itu kalau orang mengaji, dia tahulah. Dia tahulah. Wallahualam. Itulah sedikit yang dapat sama-sama kita ulang baca pada malam inilah insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya sendirilah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi nah. Buat lagi. Anda nak kena minta maaf banyak-banyak dah ni. Orang yang dah dekat 70 ni, adat katanya tak lama. Tak lama lah. Ya. Taklah 70 lagi. Tapi dah nak dekat 70 lah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kekuatan untuk kita terus sama-sama berada di dalam medan ilmu ini insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.